Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan uji diri. Jadi murid-murid boleh rujuk muka surat 226. Kita akan sama-sama menjawab soalan 8 hingga 14. Soalan 8, apakah O dan J? Jadi soalan nak kita lihat kepada gambar rajah ini, apakah yang dikatakan O dan juga J. Jadi O itu ialah pusat bulatan, manakala J itu ialah jejari. Okey, mana dia? Soalan jawapan dia, kita tengok A. O jejari, okey, memang salah. Jadi seterusnya B, O ialah pusat bulatan, betul. Dan J ialah jejari. Okey, betul. Jadi, jawapan untuk soalan 8 ialah bola. Okey, kalau C, tengok O ialah pusat bulatan, betul. Tapi J dia kata diameter. Okey, diameter bukan J. Diameter ialah daripada hujung ini ke hujung lilitan ni. Jadi, D juga, O ialah diameter, salah. Jadi, jawapan untuk soalan 8 ialah B. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 9. Antara yang berikut, yang manakah pentagon sekata? Okey, maksud pentagon ialah satu bentuk yang mempunyai 5 sisi. Okey, tengok jawapan ini semua betul bentuknya 5 sisi, tetapi dinyatakan sekata. Maksud sekata itu ialah sama panjang. Bila sama panjang, sudah pasti sudutnya sama. Jadi, antara soalan A, B, C dan D ni jawapannya sudah pastilah jawapan D yang terlebih tepat kerana setiap sudutnya mempunyai sisi yang sama, sudut yang sama, nilai yang sama. Jadi, jawapan untuk soalan 9 ialah D, iaitu dodol. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 10. Apakah mean Greenwich ataupun GMT waktu mean Greenwich atau GMT dijadikan asas untuk menetapkan tempat kosong zon masa dunia. Jadi ada berapakah zon masa dunia? Okey, jawapannya mudah saja, oleh kerana kita punya dunia kita ni ada 24 jam. Jadi, zon masa juga mempunyai 24 zon. Okey, jadi jawapan untuk soalan 10 ialah C. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 11. Apakah maksud betul bagi diameter? Jadi, kata kunci di sini ialah maksud untuk diameter. Okey, untuk menjawab soalan ini, kita perlu gambar rajah. Jadi, cikgu akan ambil gambar rajah di muka di nombor 8 tadi. Okey, kita akan salin dulu. Okey, cikgu turunkan sikit. Kita salin dulu gambar rajah ni. Kemudian, kita buat current dulu. Current. Kemudian kita akan hantar di soalan yang ke-11. Okey, ini dia bulatan dan juga ada J itu ialah jejari, sifar itu ialah pusat bulatan. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan diameter? Diameter tu ialah satu garisan ni dia mesti melalui titik bulatan, mesti melalui pusat bulatan. Okay, ini yang dipanggil sebagai diameter. Okey. Jadi mana diameter? Kita tengok sini, garis lurus yang menghubungkan pusat bulatan dengan lilitan bulatan. Okey. Okey, ni lilitan, ini pusat. Okey.
dia menghubungkan. Okey, kita tengok yang lain ni. Lengkuk tertutup yang merupakan sepadan. Okey, bukan. Titik yang berada di tengah-tengah. Okey, bukan. Kita tengok D. Garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lilitan dan melalui. Okey, maksudnya kat sini titik, jadi dia lalu. Dia lalu dekat pusat bulatan. Jadi, jawapan untuk soalan 11 ini, D ini lebih tepat. Okey, sebab dia melalui pusat. Tapi yang tadi ni dengan lilitan bulatan. Okey, so jawapan untuk soalan 11 ialah D. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 12. Soalan 12 dan 13 merujuk kepada satah chartis. Okey, kita tengok satah chartis ni. Yang penting ialah skala 1 cm mewakili 1 km. Okey, ada kolam renang, bukit nibung dan juga rumah. Okey, soalan 12. Berapakah jarak mencancang dalam kilometer bukit nibung dari kolam renang? Okey, jadi dinyatakan dari bukit nibung, dari kolam renang ke bukit nibung. Okey, ni dia. Kemudian ditanya jarak mencancang. Mencancang itu ialah jarak menegak. Okey, maksudnya kita akan naik ke atas. Berapa langkah yang kita akan naik ke atas ataupun berapa unit? 1, 2, 3. Okey, jadi 3 unit itu ialah 3 cm. Jadi, kalau 3 cm bersamaan 1 km, kita akan kalikan dengan 3, maka kita dapat jawapannya iaitu 3 km. Okey, maksudnya dia naik ke atas 3 km. Maka jawapan untuk soalan 12 ialah bola. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 13. Nyatakan jarak mengufuk bukit nibung dari rumah. Okey, mengufuk maksudnya melintang. Okey, melintang. Mana bukit nibung? Okey, ni bukit nibung, ni rumah. Maksudnya ditanya jarak mengufuk. Jadi kita buat macam soalan 12 tadi, kita langkah dari rumah. So kita ke kiri 1 unit, 2 unit, 3 unit, 4 unit. Kita tengok skala 1 cm mewakili 1 km. Jadi kalau 4 langkah ini bermaksud 4 cm. Jadi dia bersamaan 1 km. Kita akan kalikan dengan 4. Jadi kita dapat jawapannya 4 km. Okey, itulah dia jawapan untuk soalan 13 iaitu D. Dodol. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 14. Kita baca jadual ni dahulu. Bilangan haiwan yang dirawat di klinik haiwan permai. Okey, ada hari Isnin, bilangannya 6, Selasa 12 dan Rabu 3. Kita baca soalan. Berdasarkan jadual di atas, nyatakan nisbah bilangan haiwan yang dirawat pada hari Isnin kepada jumlah bagi ketiga-tiga. Jadi maksud soalan ini ialah kita akan bagi nisbah. Kita cikgu tulis Isnin kepada JK. JK itu maksud dia ialah jumlah keseluruhan. So JK itu ialah jumlah. Okey, sekarang kita cuma gantikan sahaja huruf ini kepada nombor. Jadi Isnin itu 6, jadi kita buat 6. Okey, ini 6 kepada jumlah, maksudnya kena tambah. Maksudnya 6, 12 dan 3 kita perlu tambah. 6, 12, 3. Jadi kita tambah, kita dapat 6 tambah 2 dan tambah 3. Maksudnya 6 tambah 5, 11. Dan 2, 1, 1, 1, 2. Okey. Maka kita dapat jawapannya ialah nisbah 6 kepada 21. Okey, tetapi kenapa pilihan jawapan ini tidak ada?
kerana dia boleh dipermudahkan. Okay, nisbah juga boleh dinyatakan dalam bentuk pecahan iaitu 6/21. Jadi oleh sebab itulah kita perlu pemudahkan. Ada sifir 3 iaitu 6 itu ialah 3 kali 2, manakala 12/21 itu ialah 7. Jadi jawapan terakhir untuk 14 ni ialah nisbah 2/7. Okey, jadi jawapannya ialah C. Okey, itulah dia cara-cara menjawab soalan untuk nombor 14. Maka dengan itu tamatlah sudah latihan uji diri kita pada hari ini bagi nombor 8 hingga 14. Yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu, terima kasih dan jumpa lagi.